Ialah Elvis. So Elvis ni yang paling kecil, umur dia masuk 6 bulan. Okay. Ini sebenarnya kalau ikutkan, sebab Kak ingat hari tu Colin tak panjang umur, Kak nak bawa new cat lah. So macam mana sekalipun Kak cuba juga usahakan untuk Colin sihat. So dia dah sihat, jadilah Elvis kucing Kak Ada seekor lagi. Hai Colin. Mana dia menyorok tak tahu. Kak dah nampak. There you go. Yang kat dalam tu, menyorok tu, nama dia Tabby. Ini pervert, suka jorok buah kain. Hai sayang. Hai sayang. Nampak, dia action. Nak snack ke? Nah, rumah Kak Yati ada anak kecil punya mainan budak-budak lah. Kali ni mainan kucing. Actually hari Kak Yati nak buat korang tour kat rumah kucing tu sebab ramai pula yang request nak tengok. Sebelum rumah kucing tu wujud, dia ada cerita di sebalik tu. Rumah tu sebenarnya asalnya ialah gazebo, tempat Kak Yati dengan Abang Yati dulu lepak-lepak. Masa tu kita orang tak ada anak, jadi kita tak terfikir nak buat playhouse. Lepas tu, bila gazebo tu buat dia macam pondok, bawah tu macam ada kolam sikit kecil je untuk letak ikan. Kita letak ikan tilapia dulu. Lepas tu banyak nyamuk. Sebab banyak nyamuk, dulu Mak Kak Yati suka tanam pokok buluh belakang tu, so memang banyak nyamuk lah. Jarang sangat keluar. Jadi Kak Yati rasa macam rugi dah buat, lepas tu tak duduk. So Kak Yati upgrade kepada macam pondok selepas anak Kak Yati ada. Reason dia adalah sebab anak Kak Yati ni dia suka main. So masa Kak Yati kecil-kecil dulu, Kak Yati pun suka main pondok-pondok. Kak Yati rasa macam seronok sangat. Ada rumah kecil, lepas tu macam kita punya own sendirilah. So Kak Yati buatkan satu untuk diorang. Dulu kat dalam tu ada katil, ada ruang tamu kecil. So basically memang rumah pondok-pondok budak-budak perempuan. Ada dengan closet, dengan toys, a lot of toys kat situ, bisa sepa. So setiap kali diorang main, so Kak Yati tak suka diorang sepah kat rumah, diorang akan main kat dalam tu. Jadi the whole one day tu diorang akan main kat situ, diorang akan tidur. Jadi bila diorang dah grown up, macam sekarang kan, jadi benda tu dah macam kurang pakai. Jadi Kak Yati tak suka benda tak praktikal. So end up, jadi benda tu dah macam kurang pakai. Jadi Kak Yati tak suka benda tak praktikal. So end up, Kak Yati jadikan dia satu tempat playhouse, which is combine kan Abang Yahdi punya barang-barang. Sebab dia pun suka beli toys, dia suka repair things. So benda tu sepah sebab biasa dia buat kat kitchen. So Kak Yati nak satu tempat yang kemas. So dia duduk kat situ bersama juga dengan main-mainan Uzma Alia. Tapi ada new things, dia dah jadi rumah kucing. Alah nak kata fancy sangat pun biasa-biasa je korang. So kita nak tunjuk korang macam mana rupa dalam dia. Dia biasa-biasa je, tapi mungkin sebanyak memberi inspirasi lah kalau korang ada nak pindah rumah ataupun nak buat something untuk korang punya anak-anak kan. Sementara diorang masih budak, so kita ada create satu momen yang diorang akan ingat sampai diorang besar hati. Okay, so jom tengok. Panjang pula dia bebel ni. So kita luar jap. Okay, keluasan dia. Keluasan dia taklah luas mana, tapi bolehlah selesa lah. View sini dia akan menghadap terus pada Kak Yati punya rumah depan. Kemudian straight kat sini. Sebab dulu kalau masa Kak Yati balik kerja, Kak Yati suka straight daripada tu terus pergi ke sini sebab Kak Yati tahu anak Kak Yati kat sini. Berat lah kau tadi. Lepas tu kat dalam dia, yang ini semua Kak Yati dekorkan bunga palsu je. Kak Yati memang pilih warna putih sebabnya dia dapat macam shooting tau. Lepas tu Kak Yati nak match dengan interior kat luar lah. Macam okay, so bila masuk dalam ni, yo. Okay, so inilah dia dekat dalam. Just simple je. Yang dulu ada katil lah. Ada 2 katil bukan seorang sebab Uzman Alia, jadi tak berebut pun ada 2 katil. Lepas tu Kak Yati sediakan orang punya meja masak-masak. Dulu penuh lah sini. Tapi bila diorang dah besar, mainan tu dah makin kurang. Okay, so yang ini Kak Yati tambah baru rumah kucing dia. Okay, dia sebenarnya kalau setiap kali pagi dia akan duduk kat sini. Dia akan pandang Kak Yati dari jauh kan. Kadang-kadang kalau kita malam-malam, sebab situ langsung tak buka, dia akan pandang Kak Yati and the family tu dekat situ. So dia macam kecewa kenapa dia tak dijemput masuk kan Tabi? Tapi lagi kita buat masuk sebab dia ada dekat sini. Kak Yati bagi dia tidur pukul 12.30 sampai pukul 5. Lepas tu Kak Yati bawa dia masuk untuk main. Lepas tu pukul 10 malam atau 9.30 kita letak balik. So itulah rutin dia. Okay, untuk anak Kak Yati pula, untuk dia orang sebelum pergi anak Kak Yati, dia ada tempat pool dia, ada 2. Kak Yati memang tak beli yang elektrik. Sebabnya Kak Yati nak train anak-anak Kak Yati masuk Kak Yati sendiri untuk buang sendiri najis tu. Lepas tu dia ada makanan dan minuman, which is Kak Yati akan bawa ke dalam.
bila Kak Ati bawa kucing-kucing ni ke dalam rumah, jadi diorang support lah, taklah penat ulang-alik nak bawa ke sini kan. Kenapa Kak Ati tak bagi diorang lepas outdoor? Sebab Kak Ati risau dia suka pergi rumah jiran, takut dia jatuh. Sebab asal Kak Ati lepas pun dia pergi merawat, kawasan, dia pergi rumah bonda, ya. Dia pergi rumah bonda, dia pergi cek rumah bonda, kan jadi macam inspektor polis pula kat situ. Aku keluar kabut cari, dia merayau. Memang dia akan balik, tapi kita tak tahu sebab kejiranan kat sini kadang-kadang ada anjing, kadang tuan dibawa. Takut dia masuk dalam dah, sian, menung. Okey. Lepas tu ini toy sana nak Kak Ati. Toy sana Kak Ati ni memang Kak Ati dah label kan. Basically kalau dia orang nak bawa keluar, dia orang akan bawa semua macam ni lah. Okey. Ni Ali ambil kerja nampak ni, sumbat semua main di dalam ni. Cancel lah potong ni. Dulu masa kecil-kecil, Kak Ati teringin lah patung babi, tapi mak Kak Ati mampu nak belikan. So bila Kak Ati ada anak, Kak Ati cuba mengimbas kembali lah memori masa budak-budak tu, tapi bukan Kak Ati dah main anak-anak Kak Ati. Okay, so rak ni open. Yang ni untuk barang-barang mainan rumah-rumah besar. Ini diorang punya playhouse. Biasanya kalau diorang boring, diorang akan bawa masuk dalam rumah. Jadi lepas main, diorang akan simpan balik kat sini lah. Itu diorang punya American doll, ada diorang punya bas besar untuk bawa, kadang-kadang bawa kucing. Yang korang nampak ni semua barang-barang Abang Edi. Okay, barang-barang dia untuk repair rumah. Kadang-kadang lampu lah buka ni. Lepas tu apa lagi ya? Tak ada special sangat. Je Kak Ati punya makanan kucing, so Kak Ati akan letak sini. Ini dia punya pasir. Kemudian ini ubat-ubatan dia. Basically sebelum diorang tidur, Kak Ati akan buat cleaning dulu, cuci mata, semua bersihkan, sikat, baru diorang go to sleep. Ada Kak Ati ada sediakan khas untuk sedut bulu dia lah. Sebab actually kalau ikutkan memang diorang banyak spend masa dekat rumah ni. Dan Kak Ati tak nak anak-anak masuk tu pun rasa macam tak selesa kan berdebu. Ini tempat Abang Edi home repair. Pak, yang ni aku tak tahu. Tiba-tiba dia pergi screw kat dinding. Aku nak angin tu. Kenapa kau screw kat dinding ni? Cantik kau kemas. Tengok, tak faham. Ya sayang, alah. Okay. So itulah dia. So itulah dia. Jom, kita masuk jom. Ya sayang. Masuk ya, jom. Sayang. Oh, no, sayang mami. Oh, sayang. Ya sayang. So, kita tutup kipas, aircon and everything. Jom. Tu ball saver dekat dalam. Okay, itulah dia perkongsian yang simple je. Okay, jumpa lagi Tabby kata. Tabby nak masuk rumah. Tabby nak main. Ronda dekat tempat yang biasa Kak Ati spend masa dengan family ialah dekat gym. So gym ni sebenarnya Kak Ati tambah baru. Dulu tak ada. Sebabnya Kak Ati dulu workout kat luar, jadi bernyamuk. Jadi ni je barang dia, simple je. Kemudian ada tempat untuk berehat kat luar. So kalau hujan memang akan naiklah semua daun-daun. Okey, yang tanya Kak Ati basah tak semua sofa tu, yang risau itu semua waterproof, memang untuk outdoor, dikalis air ya. Jadi kayu-kayu ni memang untuk outdoor lah. Ini kerusi ni pun sama untuk outdoor. Yang ini sebenarnya menghadap kepada luar rumah Kak Ati. Lepas tu dia ada view dekat sana jugalah. Biasa kalau macam Kak Ati penat workout ke, tolak rehat dengan Abang Edi, Kak Ati suka duduk kat depan ni. Kak Ati punya barang senaman, treadmill dia dah rosak. Nak tunggu lepas PKP baru ni. Abang Edi kau beria dia berlari. Kak Ati pakai ni bertahun tak pernah rosak. Sekali dia pakai jahanam. Dan Kak Ati selalu guna ni je lah. Kak Ati suka lompat-lompat kat sini. Ini Kak Ati punya mat. Ada untuk Uzma Alia. Dumbbell Kak Ati tu berapa kilo 1.5 je pun. Dan Abang Edi punya sebenarnya yang ni tak sepatutnya dekat situ. Nanti dia akan turun kat bawah. Sebab hari tu Kak Ati gunakan ruang ni untuk syuting. Sebab kan PKP tak boleh keluar kita. Lepas tu shilling dia memang Kak Ati letak macam, sebenarnya kontraktor ni dia tak faham kehendak Kak Ati. Kak Ati nak kayu yang rusted lagi, tapi dia tak jumpa. Kak Ati ambil lah ni konsep macam ni. So dia ada dua side. Dia ada dua side macam ni. Lepas tu ada big mirror kat Kak Ati punya tempat gym ni untuk Kak Ati apa tu, melihat sama ada sesuatu betul ke tidak. Dan Kak Ati combine dua jenis curtain. Satu yang jenis apa, real biasa ni. Ini sebenarnya day curtain. Kak Ati pakai juga kat luar dengan blind lah. Yang ni jenis lainnya. And then ruangan ni kalau biasanya Kak Abang Edi kerja, dia biasa kerja waktu malam. Kadang-kadang ada visitor, meeting ke apa. Seat ni kat sana sebenarnya ni. Ni seat Abang Edi sebelah sini. So basically dia akan kerja kat sini lah. Tu terus menghadap ke bilik Kak Ati.
Dia punya aksesori ataupun dekor dia pun simple je. Sebab Kak Ati nak yang senang untuk dicuci, dibersihkan dan juga tak mudah berhabuk. Yang ni pokok pelesu jengkorang. Ni Kak Ati beli kat Sungai Buloh. Ni pun kat Sungai Buloh. Kat Sungai Buloh ni banyak barang-barang yang diorang jual burung. Kak Ati ni suka pokok tapi tak pandai tanam. Jadi ni pun sama. Ni bukan kat Sungai Buloh. Ni dekat mana Kak beli? Beli kat Predi Mall. Tu pun sama kat Sungai Buloh. Ini Kak Ati dapat hamper. Kak Ati jadikan di pasu. Lepas tu dia punya view ada rumah bonda sebelah ni. And then yang ini walkway. Walkway ni pergi ke Kak Ati punya ruang depan sana lah. Depan turun bawah, tingkat bawah. Kemudian dia ada pasu. Yang ni pun Kak Ati beli online je, RM25 je pasu ni. Kalau beli dekat kedai lain macam mahal gila kot, RM49. IKEA pun ada kan mahal sangat. Okay, yang ni sebenarnya dekor-dekor lama je korang. Kak Ati pakai ni dah lebih dekat 20 tahun dah. Okay, inilah dia menghadap ke bilik Kak Yati. Bilik Kak Yati ni Kak Yati paling suka masa first sebelum beli rumah ni ialah shilling dia. Shilling dia sangat unik. Dia punya ketinggian dia lebih kurang macam 2 tingkat. Tapi masa first time duduk sini, Kak Yati mengakulah Kak Yati takut. Sebabnya Kak Yati dulu bilik kecil. Jadi bila masuk bilik yang agak besar, Kak Yati tak perlu tidur. Sebab rasa macam janggal gila. Yang ini almari ni Kak Yati suka sebab dalam dia ada TV. Tapi sebenarnya Kak Yati pun jarang buka. Ini pun sebenarnya antara perabot yang sangat lama. Tak pernah tukar perabot rumah Kak Yati ni. Jadi memang sayang. Kak Yati jaga dia elok-elok korang. Benda lama kalau kita jaga elok, insyaAllah dia akan tahan lama. Tu je lah Kak Yati dulu clumsy. Kau tengok habis perfume bertumpuk-tumpuk lah Kak Yati punya. Apa tu, bekas tanda-tanda lah kan. Apa, letak perfume ni careless macam tu lah. Ada assistant. Tu bilik Alia. Hello. So Alia mandi. Ikut mami ke? Ikut mami. Bontot tu. Ni bilik Alia. Sana bilik Uzma. Yang sana tu bilik Uzma. Ni bilik adik. Bilik dia. So ada satu lagi bilik yang Kak Yati suka spend together dengan family. Because kadang-kadang anak Kak Yati balik lambat, kadang Kak Yati tidur siang. Kak Yati tak duduk kat bilik Kak Yati sebab nanti nak kemas tu leceh. Dia berada di bilik sini sebab senang nak kemas. Ni Kak Yati suka tempah korang beli dekat mana-mana kedai frame. Korang print lah gambar hitam putih. Lepas tu korang buat any kind of border yang korang suka. Tapi Kak Yati suka menipis macam ni sebab dia timeless. Ni dia punya view daripada sini lah. Kak Yati tak pernah tunjuk rasanya view sini kan. Kak Yati ambil satu frame yang besar ni untuk letak gambar family. Size dia lebih kurang 4 kaki ke 5 kaki ni. Nampak? Dia mengikut Kak Yati. Tu dia. Dia suka sangat kat situ. Dia akan duduk jadi props ya. Okay, ni walkway ke sebelum ke tingkat bawah lah. Okay. Kak Yati akan seragam Kak Yati ni suka benda yang orang kata Kak Yati OCD ke apa, tak kisahlah. Kak Yati rasa Kak Yati tak OCD. Kak Yati rasa Kak Yati ni orang yang suka benda kemas je. Okay, so ini pun Kak Yati beli kat Bali, murah je. Rasanya RM10 kot. So ini dia punya walkway. Kak Yati beli kapet ni. Tak sama pattern ni sebenarnya. Warna je Kak Yati ambil seakan. Sebab susah nak cari sama design. Yang ni Kak Yati nak tengok korang sebenarnya frame ni. Frame ni, yang ni Kak Yati print kat kedai gambar biasa. Kemudian Kak Yati hantar kat kedai frame untuk dia buat macam ni. Kak Yati siap bagi ukuran berapa measurement bawah ni nak dengan atas ni. Sebab Kak Yati nak nampak dia very minimal, tak congested. Kalau tak gambar debu besar, takut korang. Macam poster Batak gambar aku je kat situ. Ni gambar Kak Yati dengan Uzma Alia. Ni masa dia orang kecil lah. Taklah kecil sangat, umur berapa tahun lah. Dah sekolah dah kan ni. Tadika kot. So inilah dia antara tempat yang Kak Yati suka. Yang ini langsir ni seriously susah gila pasang. Masa mula Kak Yati pindah, Kak Yati ingat lagi Kak Yati tempah rod batang mop untuk gantung kat atas ni. Ini ketinggian dia 10 dekat 20 kaki ya. Ni tinggi. Jadi memang susah sangat nak gantung. Aku paksa Abang Edi pergi gantung benda tu. Gayat dia tapi dia gigih kan juga.